Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rashid bin Ahmad Rafi'i bersama rakan kumpulan saya Ahmad Badan Najai Muhammad Rizan. Hari ini kami akan membentangkan projek PTA iaitu projek tahun akhir yang bertajuk Smart DB Trip pada PTA 1. Saya dari kos Teknologi Elektrik 2 DVM ET. Dalam kajian projek PTA tahun akhir kami ini ialah yang pertama, pengguna perlu menggunakan tangga untuk menaikkan semula LCB atau RCCB yang terpelantik. Ia akan berisiko kepada pengguna ketika menaiki tangga akan menyebabkan kecederaan atau kemalangan yang akan berlaku. Yang kedua, ia akan merumitkan pengguna yang tidak berada di sekitar kawasan rumah apabila rumah tersebut mempunyai beban seperti peti sejuk ataupun water pump iaitu penapis air. Ia akan menyebabkan makanan dalam peti sejuk akan rosak, water pump tidak dapat berfungsi. Seterusnya, masalah yang ketiga, ia akan membebankan ibu bapa yang meninggalkan rumah kosong tanpa seorang penjaga. Masalah ini ditujukan kepada ibu bapa yang bekerja yang meninggalkan anak yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang elektrik bagi menaikkan semula RCCB atau ELCB terpelantik. Masalah kajian yang keempat ialah ia akan berikan masalah terutamanya kepada orang kurang upaya. Ia akan merumitkan orang kurang upaya apabila RCCB atau ELCB terpelantik untuk mereka naikkan secara manual. Lagipun DB diletakkan terlampau tinggi. Kajian projek kami ini adalah untuk memberi sesuatu kemudahan kepada para pengguna yang semestinya mempunyai sistem kawalan DB secara manual di rumah kediaman masing-masing. Tujuan projek tahun akhir kami ini kami lakukan kerana ingin membantu pengguna dalam menaikkan semula ELCB atau RCCB yang terpelantik secara kawalan jauh. Projek yang kami ingin laksanakan adalah berkaitan dengan tajuk kami iaitu Smart DB Trip. Dengan ini apabila berlakunya terpelantik, maka pengguna dapat menaikkan semula RCCB atau ELCB menggunakan telefon pintar masing-masing. Objektif kajian kami tertumpu yang pertama kepada pengguna bagi memudahkan pengguna menaikkan semula ELCB atau RCCB yang terpelantik. Yang kedua, kepada risiko untuk mengurangkan risiko kemalangan semasa menaikkan semula RCCB atau ELCB yang terpelantik. Yang ketiga, reka bentuk untuk mereka bentuk sistem Smart DB Trip kawalan jauh. Yang keempat, mesra pengguna untuk mewujudkan sistem kawalan mesra pengguna kepada seluruh pengguna sistem domestik di Malaysia. Metodologi kami ialah proses ini kami telah menetapkan beberapa perkara penting yang wajib dan selalunya ada dalam sistem kawalan automatik peti agihan trip seperti switch utama iaitu SU, peranti bocor arus ke bumi iaitu ELCB atau RCCB, pemutus litar miniatur MCB, dan dari segi kuasa kami membekalkan 240 volt kepada sistem kawalan peti agihan manual, manakala 5 volt kami bekalkan kepada sistem kawalan automatik yang bakal kami gunakan. Kami menggunakan non-MCU kerana ia boleh terus disambung kepada internet melalui Wi-Fi. Selain itu, kami juga ada menggunakan beberapa komponen lain yang berkaitan dengan projek kami. Komponen dan bahan yang kami gunakan dalam projek tahun akhir kami iaitu yang pertama, switch utama main switch. Yang kedua, pemutus litar arus bocor ke bumi iaitu ELCB atau RCCB. Yang ketiga, pemutus litar miniatur iaitu MCB. Yang keempat, motor servo. Yang kelima, not MCU. Yang keenam, sensor knob. Terusnya, slide pembentangan projek tahun akhir PTA 1 akan disambung oleh rakan kumpulan saya iaitu Ahmad Badan Najai Muhammad Rizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Badan Najai bin Muhammad Rizan ingin menyambung slide daripada kawan saya iaitu Abdul Rashid bin Ahmad Rafi'i. Seterusnya saya akan pergi ke bahagian perisian data. Bahagian perisian terdapat 3 perkara iaitu input, proses dan output. Kita bermula daripada input. Input yang kami gunakan seperti aplikasi Blink dan aplikasi Arduino IDE. Berdasarkan aplikasi Blink, kami download di Play Store boleh, di App Store pun boleh. Untuk mengawal sesuatu beban menggunakan secara online.
Jadi seterusnya bagi aplikasi Arduino IDE, kami menggunakannya untuk coding data-data daripada microcontroller ke sesuatu seperti sensor atau sebagainya. Seterusnya bahagian proses kami gunakan iaitu microcontroller yang jenis Nerd MCU ESP8266. Microcontroller tersebut kami gunakan kerana mempunyai Wi-Fi modul yang boleh menghubungkan dan mentransferkan data daripada aplikasi Blink tadi kepada telefon kami. Selain itu, kami menggunakan proses knock sensor iaitu mengesan jatuhnya switch ELCB atau RCCB dan mengesannya litar pintas atau switch itu terjatuh. Kemudian kami akan menerima data tersebut melalui aplikasi Blink yang menghantarkan notifikasi pada telefon kami. Akhir sekali, di bahagian output kami menggunakan motor servo untuk menaikkan semula switch ELCB atau RCCB tersebut. Seterusnya kami ke bahagian reka bentuk projek yang kami letakkan komponen-komponen seperti microcontroller, motor servo, node sensor di atas bahagian kotak papan agihan. Seterusnya kami membuat satu bentuk catagan yang bermula daripada mengenal pasti masalah dan mencari tajuk projek. Lalu kami bersama-sama untuk membuat penulisan kertas cadangan iaitu proposal. Pada minggu pertama juga kami menghantar kertas cadangan tersebut dan kami memulakan untuk membincangkan tentang membuat penulisan bab 1, 2 dan 3. Pada minggu kedua dan minggu ketiga kami membuat penulisan bab 1 iaitu pengenalan. Dan pada minggu ketiga pula kami membuat penulisan bab 2 iaitu kajian literatur. Pada minggu keempat pula kami menyambung untuk membuat kajian literatur dan menyiapkan kajian literatur. Lalu kami beransur pula kepada membuat penulisan bab 3 iaitu metodologi. Pada bulan seterusnya, minggu pertama kami melakukan aktiviti untuk mencari maklumat tentang komponen-komponen yang sesuai dalam proses pembuatan projek. Lalu kami membuat pemilihan peralatan, komponen dan bahan yang sesuai untuk membangunkan projek kami. Pada masa yang sama, kami juga menyenaraikan dan menyediakan peralatan, komponen dan bahan projek. Kami juga membuat proses awal dengan mencari maklumat tentang projek yang bakal kami bangunkan. Selepas menyenaraikan dan menyediakan peralatan, komponen dan bahan projek, kami juga membuat proses awal untuk mencari maklumat tentang projek yang bakal kami bangunkan. Seterusnya, kami membuat proses melakar dan mereka bentuk projek, membuat penyusunan peralatan, komponen dan bahan pada reka bentuk projek, dan kami juga memasang semua peralatan, komponen dan bahan projek dijadikan satu. Membuat ujian penting seperti keterusan dan kefungsian litar itu adalah sangat penting. Jadi selepas membuat pemerhatian akhir pada projek, kami membuat penulisan bab 4 iaitu dapatan dan analisis daripada data-data yang kami telah kumpulkan dan membuat penulisan bab 4 perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Selain itu, kami juga membuat semakan akhir penulisan dengan penyelidik projek. Seterusnya, kita beralih kepada anggaran kos. Anggaran kos yang kami telah tentukan iaitu seperti distribution box, switch utama, RCCB, ELCB, MCB, Arduino Uno, SIM, GSM, GPRS, kabel atau kabel jumper, motor servo, node sensor, node MCU ESP8266. Keseluruhan jumlah daripada penghasilan anggaran ini mencapai sehingga 250 sehingga 300 ringgit. Seterusnya kita ke bahagian carta ahli. Carta ahli kajian kami yang bermula daripada kajian awalan iaitu mengenal pasti permasalahan dalam bidang kajian dan mengenal pasti pengujian yang sesuai. Seterusnya kami menyediakan bahan dan komponen, pemasangan komponen dan membuat pengujian dan pemerhatian projek bagi
mengenal pasti bahawa projek itu berfungsi dengan sebaiknya, dan kami mengumpulkan analisis data, lalu membuat laporan hasil analisis data dan membuat rumusan dan cadangan. Samping itu, kami membuat batasan kajian bagi projek kami. Yang pertama ialah batasan kepada pengguna domestik, iaitu bagi pengguna domestik 1 fasa dan 3 fasa. Kami membuat projek ini bagi keselamatan pengguna domestik. Yang kedua, bagi pengguna industri, kami tidak galakkan kerana tidak sesuai bagi pengguna industri kerana faktor reka bentuk, saiz, jenis pemutus cerita dan kawasan tersebut. Ini menyebabkan boleh berlakunya kemalangan, atau senang cerita, kami lebih syorkan kepada pengguna domestik kerana polutan yang dibekalkan adalah lebih rendah daripada pengguna industri. Ini adalah contoh rujukan-rujukan yang kami buat, yang berdasarkan daripada sumber YouTube, Google. Cara-cara tersebut kami telah menggunakannya untuk melakukan dan menyempurnakan projek yang kami telah jalankan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Jika ada apa-apa soalan dan perbincangan atau cadangan, boleh menghubungi kami. Sekian, terima kasih.